Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Februari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Masyarakat di Sarawak diseru untuk terus mengekalkan keharmonian dan perpaduan di bawah satu bumbung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu ia perlu bagi membolehkan masyarakat hidup aman damai dalam proses untuk membangunkan masyarakat, seterusnya negeri keseluruhannya. Datuk Seri Fadilah menjelaskan ini kerana perpaduan di Sarawak, kerajaan perpaduan dapat dibentuk melalui sokongan gabungan Parti Sarawak yang memperolehi kemenangan besar dalam pilihan raya umum tahun lepas. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agar masyarakat untuk memberi tumpuan kepada pendidikan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan Majlis Makan Malam bersempena Tahun Baru Cina 2023 bersama 15 persatuan kawasan Matang di Kuching malam tadi. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Fadilah mengumumkan geran berjumlah RM400,000 untuk menambah kemudahan tandas bagi Dewan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Jalan Sungai Tengah dan RM45,000 kepada 15 persatuan kawasan Matang. Rumah-rumah ibadat yang belum menerima sebarang bantuan kewangan daripada unit untuk agama-agama lain, Unifor disaran untuk mengenal pasti keperluan dan membuat permohonan untuk rumah-rumah ibadat mereka. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, masih banyak gereja kecil terutama di kawasan luar bandar yang masih tidak peka mengenai dana bantuan tersebut. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi juga menambah bantuan tersebut bukan sahaja untuk rumah ibadat, malah ia juga diberikan kepada rumah-rumah adat dan agama lain termasuk untuk penyelenggaraan tanah perkuburan tradisional. Untuk masa yang akan datang, kita sentiasa akan memberikan peluang kepada semua gereja-gereja kecil ataupun yang belum menerima atau belum propose any assistance supaya kita dapat bantu. Jadi salurkan kepada kementerian dan saya akan I will give full support, especially the kuasa-kuasa yang jauh tinggal di luar bandar. We have a lot of chapels back some long houses in all the interior part of Sarawak. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas menyerahkan cek daripada Unifor berjumlah lebih RM836,000 kepada 7 sekolah mubalik dari Sibu dan Sarike. Beliau juga memaklumkan Unifor mempunyai dana berjumlah RM100 juta bagi membantu rumah-rumah ibadat agama lain di negeri ini termasuk membantu sekolah mubalik. Bauk menyasarkan untuk mencapai RM1.8 bilion dalam keluaran wilayah kasar GRP menjelang 2030. Ahli Dewan Undangan Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, pada tahun 2019, Bauk telah menyumbang kira-kira RM800 juta GRP berdasarkan Pelan Induk Greater Bauk yang dikendalikan oleh Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU. Ke arah itu, Datuk Henry yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut berkata, Bauk perlu melalui penaik tarafan terhadap beberapa komponen pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut. Jelasnya, ia termasuklah pelan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA dan beberapa projek perumahan rakyat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan makmal GKCDA Tasik Biru di Kuching. Kerajaan Persekutuan terutama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia diharap mempunyai polisi yang lebih mudah untuk melaksanakan proses baik pulih atau membina sekolah daif di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam, ini kerana proses untuk menyalurkan sumber kewangan untuk tujuan baik pulih maupun bina baharu bangunan sekolah terpaksa melalui banyak fasa atau polisi yang harus melalui di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan kementerian di peringkat Persekutuan. Muhammad Raziz Hitam menjelaskan proses tersebut memberi kesan dan melambatkan bantuan yang diperlukan untuk keselesaan anak-anak di Sarawak mendapatkan kemudahan pendidikan yang baik. Katanya sudah menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk membantu sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan, baik dari segi bantuan fizikal.
Muhammad Razi berkata demikian semasa berucap pada Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan SK-DIT baru-baru ini. Beliau dalam hal itu akan mempertimbangkan permohonan guru besar SK-DIT untuk membaik pulih bilik darjah sekolah tersebut. Sementara itu, pada Majlis Berasingan, beliau turun padang meninjau tapak cadangan pembinaan projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2023 di sekitar Debak. Terdapat 9 projek RTP yang telah dimasukkan dalam senarai bagi projek tahun 2023 dengan keseluruhan berjumlah 1.95 juta ringgit. Sehubungan itu, beliau berharap agar agensi dan Jabatan Kerja Raya akan mempercepatkan projek-projek RTP bagi tahun sebelumnya agar dapat dinikmati oleh penduduk kampung dalam kadar segera. International Conference of Wakaf and Endowment ICWE 2023 akan diadakan di Kuching pada 16 dan 17 Mac depan. Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi berkata, acara 2 hari itu bakal dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim menambah seramai 300 orang peserta dari agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, penggiat industri dan ahli-ahli akademik bakal menyertai program tersebut. Jelasnya program itu bertujuan untuk memberi kesedaran kepada komuniti tentang kepentingan aspek wakaf sebagai salah satu cabang ekonomi. Katanya persidangan itu nanti tabung kesihatan wakaf akan dilancarkan untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan bagi pesakit kanser dengan kerjasama antara UNIMAS dan Hospital Umum Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada rombongan Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Tujuan kunjungan itu adalah untuk berbincang mengenai inisiatif dalam memperkasakan institusi kehakiman di negeri ini. Persatuan Autism Kuching KAA perlu mengumpul kira-kira RM750,000 setiap tahun bagi menampung perbelanjaan operasi. Setiausaha KAA Dwayne Regi berkata, walaupun mempunyai kutipan bayaran tahunan daripada kanak-kanak, pelajar dan orang dewasa yang mengikuti latihan dan pendidikan di pusat KAA, namun ia hanya menyumbang 30% kepada keperluan untuk pengoperasian KAA. Dwayne Regi memberitahu ketika ini KAA mempunyai 150 kanak-kanak, pelajar dan orang dewasa berusia dari 2 hingga 40 tahun yang mengikuti pelbagai latihan dan pendidikan khas individu. Jelasnya, kos operasi tahunan pusat di KAA ialah sebanyak 1.2 juta ringgit. Sehubungan itu sebagai antara usaha mengumpul dana serta bagi meningkatkan kesedaran dan penerimaan terhadap komuniti autisma, beliau memberitahu satu larian amal yang bertemakan Bani Autism Run 2023 bermula di foyer Majlis Bandaraya Kuching Selatan akan diadakan pada 30 April ini. Larian dibahagikan kepada 2 kategori iaitu sejauh 3 dan 5 kilometer. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dwayne yang juga pengerusi penganjur larian itu memberitahu tarikh tutup penyertaan ialah pada 30 Mac ini. Siri Jerayawara bersempena larian itu akan turut diadakan pada setiap hujung minggu di sebuah pusat beli belah bagi menarik penyertaan daripada orang ramai. Dalam perkembangan berkaitan, KAA berharap akan dapat memulakan pembinaan sebuah bangunan tambahan pada tahun ini. Katanya pembinaan bangunan tambahan antaranya dicadang untuk menempatkan kemudahan latihan dan galeri seni. Dwayne bagaimanapun tidak mendedahkan anggaran kos bagi pembinaan projek tersebut setinggi 3 tingkat yang dirancang itu. Sementara itu, Persatuan Autism Kuching KAA berharap kerajaan dapat mempertimbang untuk memperluas fasiliti sebagai pusat latihan kanak-kanak istimewa di bawah pembentangan semula Belanjawan 2023. Setiausaha Dwayne memberitahu masih banyak fasiliti sedemikian amat diperlukan untuk diwujudkan di Sarawak. Bila talk about autistic children, bila sebut KA, everybody knows. Sekolah Kuching dia tahu, ni center untuk autistic children. Tapi
we are just a small center. And bilangan kanak-kanak autistik, kalau kita sebut pasal autism dengan spesifik, bilangannya sangat banyak. And our center could not cope with the increase of the children. Justru KAA memerlukan bangunan tambahan bagi membolehkannya untuk memperluas khidmat kepada lebih ramai peringkat umur. Pembentangan semula Belanjawan 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan pada 24 hari bulan ini. Golongan ibu bapa dan penjaga disaran agar terus meningkatkan kualiti hidup sihat dalam kalangan anak-anak agar terus cemerlang dalam pelbagai bidang yang diceburi. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Gobelt Muhammad Azizur Rahim berkata, gaya hidup sihat bukan hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal tubuh badan, malah perlu mengutamakan kesihatan minda. Berucap pada Majlis Apresiasi Adi Warna Cemerlang Sekolah Kebangsaan Gobel di Jalan Bakor Kuching, Azizi berkata sasiah dan adab juga sangat diutamakan di SK Gobel selain akademik dan core curriculum kerana anak-anak yang tinggi adabnya akan membentuk personaliti diri murid yang lebih baik dan holistik pada masa akan datang. Katanya majlis seumpama itu juga bukan sahaja meraihkan kejayaan cemerlang murid-murid dalam bidang core curriculum, sasiah malah bagi meraihkan para ibu bapa yang sentiasa meletakkan kecemerlangan dan kejayaan anak-anak sebagai agenda pertama dalam kehidupan mereka. Beliau berharap tahap pencapaian ditunjukkan boleh menjadi contoh serta ikutan kepada murid lain untuk meningkatkan pencapaian mereka pada masa akan datang. Pada majlis itu, seramai 182 orang murid menerima anugerah atas pencapaian masing-masing dalam pelbagai bidang. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Februari. Salam Isra Mi'raj, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.